Welcome to the Baseface Network. Banyak buah jenis Abang-abang master. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam pintar KDRI. Baiklah, saya selaku moderator pada hari ini akan mengetuai forum tentang mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat. Baiklah, buat pengetahuan semua, permainan tradisional merupakan permainan tradisi masyarakat Melayu pada zaman dahulu yang dimainkan oleh kanak-kanak dan juga orang dewasa. Baiklah, seterusnya dipersilakan panel yang pertama untuk memperkenalkan nama anda. Terima kasih saudari moderator forum kita pada hari ini. Memperkenalkan nama saya Natra Amirah binti Mahfud, merupakan ahli panel pertama pada hari ini. Saya kembali kepada moderator. Okey, baiklah. Panel yang kedua, dipersilakan memperkenalkan nama anda. Terima kasih moderator. Perkenalkan, saya panel kedua, Wan Nur Ain binti Muhammad Terusi. Baiklah, panel yang ketiga. Terima kasih kepada moderator yang cantik lagi manis. Sebelum saya memperkenalkan nama saya, silakan saya memberi selamat padanya. Anak gadis moderator cantik rupawan, lebih elok kalau boleh dipinang. Tradisi kita dilupa, jangan adat dikendok, budaya dijurang. Saya Farah Nordiana binti Muhammad Hafiz. Baiklah, seterusnya panel yang terakhir, sila perkenalkan nama anda. Terima kasih Cik Moderator. Saya Nur Syahirah binti Muhammad Yasin, panel terakhir dan juga panel keempat. Baiklah, kami pada hari ini ingin mengupas tentang faktor dan cara mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat. Baiklah, kepada panel yang pertama, iaitu Natra Amirah, saya ingin bertanya satu soalan. Apakah punca-punca permainan tradisional dalam kalangan masyarakat semakin kurang popular dimainkan? Hai, manis sungguh senyuman saudari ya. Terima kasih atas soalan yang diajukan saudari Sofia. Sahabat-sahabat panel dan hadirin sekalian, dengarkan ya. Sudah terang lagi bersuluh berdasarkan konteks kita pada hari ini, punca masyarakat kini tidak mempertabatkan permainan tradisional ialah mungkin disebabkan kemunculan permainan layar. Ini merupakan cabaran besar apabila transformasi permainan lama ini ditukarkan menjadi permainan layar dan didapati berubah secara drastik dan lebih serius. Sebagai contoh, permainan congkak ditukarkan kepada permainan komputer riba. Bukan itu sahaja, kemunculan permainan yang dihasilkan dalam pelbagai bentuk juga, khususnya secara maya. Di setara itu, kemunculan permainan layar ini juga dihasilkan dalam pelbagai bentuk, khususnya secara maya. Bukan itu sahaja, permainan elektronik seperti permainan video dan PlayStation juga mudah didapati seperti di pusat beli belah kerana di sana mereka menyediakan lebih banyak pusat IT
Ekoran daripada itu, menurut Valentine juga, permainan kanak-kanak ini berubah samping kebimbangan ibu bapa terhadap keselamatan anak-anak mereka untuk berada di luar rumah. Hal ini kerana kesuntukan masa mereka dalam pengurusan kerja dan juga pengurusan keluarga. Kesan daripada itu, kanak-kanak masa kini lebih cenderung untuk kurang meneroka persekitaran, malah mereka lebih memilih untuk bermain permainan di dalam rumah sahaja. Ingatlah hadirin sekalian, janganlah sesekali kita melupakan permainan tradisional kerana itulah keunikan negara kita. Okey, terima kasih. Itu sahaja moderator. Okey, baiklah. Penerangan yang sangat bagus ya. Terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya, panel yang kedua. Boleh beritahu saya tentang punca-punca yang lain? Baiklah, terima kasih moderator pada kali ini. Saya rasa sudah tiba masanya rakyat Malaysia membuang persepsi negatif terhadap permainan tradisional yang sering dilabel tidak setanding dengan permainan dalam talian. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat yang menetap di luar bandar maupun bandar menganggap permainan tradisional seperti peribahasa bagai melukut di tepi gantang kerana tidak memberikan sebarang kepentingan. Pada zaman globalisasi ini, permainan tradisional tidak lagi menjadi pilihan masyarakat tempatan, lebih-lebih lagi generasi muda. Saya rasa itu sahaja pandangan saya tentang punca-punca permainan tradisional ini semakin dilupakan. Baiklah, terima kasih panel yang kedua, Aini. Baiklah, jawapan yang sungguh bernas ya. Baiklah, seterusnya panel yang ketiga. Silakan. Okey, terima kasih saudari. Saudari pengurusi, seperti yang kita sedia maklum, permainan tradisional ini merupakan salah satu budaya yang membentuk sebahagian daripada kehidupan nenek moyang kita. Dulu mereka mengisi masa lapang dengan bermain permainan tradisional bersama jiran tetangga mereka. Walau bagaimanapun, yang menjadi persengketaan masyarakat konvensional ialah generasi muda sekarang terlalu ta'assub dengan teknologi sehingga kan mereka leka dan tidak bergaul bersama masyarakat. Hal ini telah menjadi satu amalan dan budaya dalam kehidupan mereka. Jadi saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi dengan lebih dalam kerana apatah lagi kanak-kanak yang berusia 5 tahun pun telah didedahkan dengan gadget ataupun dengan alat pintar oleh ibu bapa mereka sendiri. Bak kata peribahasa, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Aforism ini menunjukkan tingkah laku anak-anak bergantung kepada ibu bapa mereka, cara ibu bapa mereka mendidik anak-anak mereka. Jadi hal ini pula sinonim dengan perkara yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu generasi muda jarang didedahkan dengan permainan tradisional. Menurut Aina dan Hafsah pada tahun 2020, ada satu kajian yang menyatakan oleh MCMC, iaitu Malaysian Communication and Multimedia Commission, iaitu mendapati bahawa 83.2% pengguna internet adalah kanak-kanak yang berusia 5 tahun hingga 17 tahun. Jadi kita boleh nampak dan tidak boleh dinafikan lagi bahawa memang generasi muda sekarang ini bagai ulat lupa daun yang lupa akan keturunan mereka. Tambahan lagi, generasi sekarang ini lebih mengenali permainan yang tular ataupun tersuhur. Contohnya Warcraft, Pokemon Go, Candy Crush dan lain-lain. Berbanding dengan permainan tradisional yang orang kata menggunakan tenaga yang lebih banyak, perlu berada di luar kawasan, di bawah pancaran matahari. Contohnya permainan main guli, tenteng, kaki hantu, galah panjang dan sebagainya. Jadi keadaan ini memang jelas untuk kita katakan generasi sekarang tidak berminat untuk bermain permainan tradisional. Bulan semakin terang, bayan kian jelas bahawa generasi muda lebih selesa untuk menghabiskan masa dengan bermain permainan talian berbanding permainan tradisional. Jadi itu sahaja pendapat saya berkaitan dengan topik. Baiklah, terima kasih Farah selaku panel yang ketiga. Jawapan yang sungguh bernas, sungguh bijak, sungguh padat.
Okey, baiklah. Seterusnya panel yang terakhir iaitu Syahira. Bolehkah anda menerangkan tentang punca-punca mengapa permainan tradisional kini kurang popular dalam kalangan masyarakat? Okay, baiklah. Pada pendapat saya, permainan tradisional semakin dilupakan kerana kurang penganjuran bagi permainan tradisional ini oleh pihak bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan pertandingan ini semakin lesu di bumi sendiri dan tidak dikenali oleh generasi muda. Penganjuran pertandingan tradisional dari peringkat rendah ke peringkat dunia akan menyebabkan permainan tradisional negara kita lebih popular dan dikenali. Sebagai contoh, permainan tradisional telah diberikan sedikit inovasi ialah sepak raga atau lebih dikenali sebagai sepak takraw. Permainan ini dipertandingkan di berbagai peringkat, tak kira di peringkat sekolah, negeri dan juga antarabangsa. Sebagai contoh, sukan ini telah dipertandingkan di Sukan Sukma pada peringkat negeri dan juga di Sukan C iaitu di peringkat antarabangsa. Balik kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Nampaknya semua panel telah memberikan jawapan yang sungguh tepat, sungguh bernas dan sungguh pandai. Baiklah, apa yang saya dapat rumuskan ialah masyarakat pada hari ini lebih ke arah mengumpulkan harta kekayaan dan kejayaan anak-anak dalam pelajaran. Mereka menghadapi kekangan masa untuk aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti makan angin, apatah lagi untuk bergiat cergas mengisi masa dengan bermain permainan tradisional pada waktu petang. Hal ini juga berpunca daripada permainan tradisional ini memakan masa yang lama untuk dimainkan. Okey, baiklah, seterusnya izinkan kami meneruskan forum pada hari ini dengan membincangkan langkah-langkah mempopularkan semula permainan tradisional dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Terdapat berbagai langkah-langkah yang boleh diambil. Oleh itu, izinkan saya untuk bertanyakan soalan kepada panel pertama. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Terima kasih Saudari Sofia. Hadirin sekalian, berteraskan tajuk forum kita pada hari ini iaitu permainan tradisional semakin dilupakan. Hal ini sudah pasti kita mempunyai langkah yang efektif bagi mengekalkan permainan tradisional ini sebagai satu keunikan di negara kita. Persis peribahasa, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Baiklah, bagi menjawab soalan moderator sebentar tadi, penganjuran pelbagai bentuk pertandingan merupakan satu inisiatif yang agak praktikal bagi saya. Melalui pertandingan ini, sudah pasti semua pihak akan mengambil bahagian serta mereka akan bertukar pendapat dan sudah pasti dapat mengumpulkan ukhuwah antara mereka lah. Seterusnya, jika dapat diberi pendapat juga, agensi kerajaan dengan kerjasama pelbagai badan bukan NGO juga boleh digalakkan untuk bergabung dengan sektor korporat seperti Proton, PMNet untuk menganjurkan pertandingan bermula daripada peringkat sekolah, daerah sehingga ke peringkat tertinggi iaitu antarabangsa. Berdasarkan analisis yang dapat dibuat, contoh yang terbaik dalam penganjuran ini ialah Festival Layang-Layang Antarabangsa yang telah dianjurkan di Pasir Gudang, Johor. Penganjuran festival ini berjaya menarik peminat permainan layang-layang untuk berada dalam sektor inilah pertandingan tradisional. Okay. Di sini suka saya tegaskan bahawa setiap anak-anak watan Malaysia pada hari ini perlu sentiasa berani untuk menyahut cabaran dan menghadapi semangat habis tapak berganti beliau agar impian negara kita tercipta ini dapat menjana transformasi rakyat yang cemerlang dan terbilang pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya, moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita iaitu Nakra Amira. Jawapan yang telah diberikan oleh beliau sangat tepat dan juga bernas. Baiklah, seterusnya izinkan panel yang kedua untuk memberikan pendapat beliau. Terima kasih, moderator. Baiklah, memang tidak dapat disangka lagi bahawa kemodenan yang berlaku pada hari ini telah membawa masuk banyak unsur budaya asing ke dalam diri sebahagian masyarakat, terutamanya golongan muda.
Sehubungan dengan itu, menurut pandangan saya, langkah seterusnya yang boleh dirancang ialah pihak kerajaan perlu mencari jalan dengan mengadakan pameran permainan tradisional secara meluas. Melalui langkah ini akan menarik minat warga watan untuk menghidupkan semula permainan tradisional. Pameran yang diadakan oleh kerajaan secara besar-besaran bukan sahaja mampu menarik minat rakyat tempatan, tetapi pameran ini juga dapat menarik perhatian pelancong-pelancong asing. Tamsilnya, kerajaan boleh mengadakan pameran yang menghimpunkan pelbagai permainan tradisional yang dibuat oleh anak watan sendiri, seperti wow dan layang-layang. Implikasinya, masyarakat akan lebih mengenali permainan tradisional dan sekaligus dapat meningkatkan mata wang negara. Bulan kian terang, bayang kian jelas, pihak kerajaan mempunyai tugas yang paling penting untuk memperkasakan lagi permainan tradisional yang sedia ada. Itu sahaja pendapat yang saya dapat utarakan daripada moderator. Baiklah, jawapan yang sungguh menarik. Okey, seterusnya izinkan panel yang ke-30 untuk memberikan pendapat mereka. Terima kasih kepada moderator. Rakan-rakan panel sekalian, dalam era pasca perindustrian dan pasca globalisasi yang serba mencabar akademi minda kita ini telah menyebabkan permainan tradisional semakin dilupakan di telan zaman. Oleh itu, pada pendapat saya, inisiatif yang ampuh untuk mempopularkan permainan tradisional ialah dengan melazimi permainan tradisional ini dalam media massa. Hal ini kerana media adalah dalam kehidupan moden ini menjadi amat pantas daripada hasil perkembangan sains dan teknologi. Media massa dan media sosial juga sedikit demi sedikit sebenarnya membawa masyarakat ke suatu pola budaya yang baru dan dapat menentukan pola fikir masyarakat. Tamsilnya, media cetak, radio, filem, majalah, aplikasi TikTok, Facebook, Instagram, ads dan sebagainya. Jadi instrumen ini sebenarnya amat membantu untuk mempengaruhi masyarakat kerana dari semasa ke semasa media sosial ini semakin hari semakin dicintai oleh masyarakat konvensional. Media juga berfungsi sebagai menyampaikan maklumat kepada penerima yang ramai pengguna dan berselera di berbagai tempat. Oleh hal yang demikian, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita seharusnya mempromosikan permainan tradisional negara kita ini sama ada di luar maupun di dalam negara kita. Dan tambahan lagi, hal ini bukan saja kita saja boleh dipikul, malah pihak atasan iaitu oleh Jabatan Kesenian dan Kebudayaan juga perlu menitik beratkan untuk merancang strategi yang berkesan bagi memastikan permainan tradisional kita ini dapat dipopularkan untuk generasi yang akan datang. Selain daripada kita memperkenalkan sejarah dan cara kita bermain, kita juga boleh memperkenalkan, kita juga boleh memberi kesedaran akan kepentingan permainan tradisional ini kepada masyarakat dan negara. Bak kata orang dulu tak kenal maka tak kita. Sudah terang lagi bersuluh bahawa melalui proses-proses ini, permainan tradisional boleh menjadi popular di merata-rata tempat yang bersesuaian dengan peribahasa seperti pegaga tumbuh melata. Itu sahaja pendapat dari saya, moderator. Baiklah, saya sangat berpuas hati dengan jawapan yang telah diberikan oleh Farah, iaitu panel ketiga kita. Okey, baiklah, seterusnya panel yang terakhir kita. Bolehkah anda memberikan pendapat tentang langkah-langkah bagi mempopularkan permainan tradisional dalam masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang boleh saya utarakan bagi mempopularkan semula permainan tradisional adalah dengan memperkasakan pertandingan permainan tradisional setiap peringkat. Selain di rumah, sekolah juga boleh memainkan peranan dalam memperkenalkan permainan tradisional kepada pelajar. Tamsilnya, sekolah mempunyai aktiviti co-curriculum di mana permainan tradisional boleh diberikan perhatian oleh guru. Sebuah kelab permainan tradisional boleh diwujudkan bagi besar pelajar yang mempunyai potensi dan bakat terpendam dalam permainan tradisional. Sebagai contoh, permainan sepak raga yang memerlukan teknik
yang baik oleh pemain bagi memenangi sesebuah pertandingan. Justeru, pihak sekolah seharusnya mengambil kesempatan yang ada untuk memupuk pelajar di sekolah tentang permainan tradisional yang wujud dan boleh dimainkan oleh pelajar. Tambahan juga, pengaturan kempen seperti minggu permainan tradisional di peringkat sekolah daerah menjadi permulaan kepada usaha untuk menaikkan semula kemasyhuran permainan tradisional seperti waktu dahulu kala. Terima kasih diucapkan kepada panel ahli kita iaitu Syahira kerana telah memberikan jawapan yang sangat tepat dan bernas. Dan terima kasih juga kepada semua panel-panel kita pada hari ini kerana telah memberikan jawapan-jawapan yang sangat benar, tepat dan bijak. Baiklah, izinkan saya untuk memberikan ulasan ataupun rumusan bagi langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat. Secara tuntasnya, pelbagai langkah boleh direalisasikan untuk mempopularkan semula permainan tradisional dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Permainan tradisional adalah salah satu warisan dan budaya bangsa yang perlu dikekalkan dan dipelihara agar tidak tenggelam akibat kemodenan serta teknologi pada masa kini. Seperti yang telah dihuraikan oleh panel-panel kita tadi, setiap pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam usaha yang ingin dilaksanakan. Seterusnya, antara pihak lain yang perlu diberi perhatian ialah ibu bapa. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka serta mengajar ataupun memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak mereka agar generasi kita tidak melupakan tentang permainan tradisional. Seperti kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Seterusnya, kita juga tidak seharusnya menjadi seperti kacang melupakan kulit yang merupakan asal-usulnya dengan mengabaikan peninggalan warisan nenek moyang kita. Semoga setiap di antara kita sedar dan melakukan sesuatu bagi memastikan generasi akan datang mengetahui dan memelihara keunikan budaya dan warisan mereka tanpa ditelan arus kemajuan dunia. Sekian, terima kasih daripada kami.